Soalan yang ke-15, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Tiada kertas graf. Rajah 15 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat. Okey. PQRS. Tapak adalah segitiga tepat. Ini dia. PQRS, segi empat tepat tapaknya pada prisma, prism. Okey, segi empat tepat PQRS terletak di atas satah mengufuk, horizontal plane. Pembukaan SPUT. SPUT ialah keratan rentas. Mana dia SPUT? SPUT. Okey, keratan rentas seragam prisma itu. Okey, kalau kita keratkan bongkah bongkah prisma itu horizontal, bukan horizontal, vertikal dengan kapak, okay, itu dari permukaan SPUT. Tepi UP dan VQ adalah tegak. Sekali lagi informasi UP dan VQ. Mana VQ? VQ adalah tegak, vertical. Dan informasi lagi TUVW. TUVW dan segi empat tepat TSRW. Mana pula TSRW? Okey. TSRW adalah condong. Okey. Pembukaan itu dua pembukaan itu condong. TUVW dan TSRW adalah condong. Kita tidak tahu berapa sudut. Kita tidak tahu berapa sudut je. Sudut ni kita tidak tahu berapa. Condong bukan 90 darjah. Begitu juga sudut ni kita tidak tahu. Sebab dia condong. Bukan 90 darjah. Jadi kita tidak tahu lagi. T berada tegak di atas N. T berada tegak pada N. Kalau saya lukis graf di sini, lukis garisan di sini, maka ini adalah sudut tepat. T adalah tegak. Dan TN adalah 7 cm. NP adalah 4. NP, mana NP? NP, okey, ini dia. Panjang ini adalah 4 cm. SN pula adalah 2 cm ini ya. Okey. Apa lagi? Lukis dengan skala penuh dongangkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan SP. Okey, lukis dengan skala penuh dongangkan pepejal itu pada salah mencancang yang selari dengan SP. Okey. Okey. Sebagaimana dilihat dari X. Jadi kalaulah kita mata kita di sini ini gambar mata kita ya. Kita lihat melalui bagaimana kita lihat pada arah X ke arah plane SPT bagaimana kita nak lukis tu. Kalau saya lukis secara tangan bebas dia akan bentuk sebegini Okey, bentuk begini. Ini bukan ini saya lukis dengan garisan warna hijau. Ini hanyalah nak memberitahu ia 7 cm. Ini titik N, ini titik S, ini P, ini T. Dan itu 7 cm, ini 4 cm dan dia ini 2 cm. Ini secara lakaran kasar saja. Beginilah bentuk yang akan kita dapati. Tetapi kita akan menggunakan kertas untuk melukis ini menggunakan semua alat geometri yang kita ada. Itu ya. Itu saja ke soalannya? Itu soalan A, maknanya ada B lah. Itu A. B, okey, B ada lagi, ada berapa banyak? B 1 dan 2. Ada lagi ke? Sudah habis.
Kita baca soalan B. Nanti saya akan kembali semula dengan kertas ya. Soalan B pula, sebuah pepejal kuboid dipotong dan dikeluarkan daripada pepejal pada rajah 15:1. Okey. Cuboid, ada cuboid di sini telah pun dipotong. Telah pun dipotong. Buang terus ya. Kita guna gergaji, kita potong, kita buang terus. Sebuah pepejal cuboid dipotong dan dikeluarkan daripada pepejal pada rajah 15:1. Pepejal yang tinggal ditunjukkan dalam rajah 15:2. 15:2. Okey, 15:2 inilah dia ya. Segi 4 tepat BCDE. BCDE ialah satah mengufuk. Okey, horizontal satah mengufuk. AB adalah 1 cm dan BC adalah 1.5. BC 1.5, AB 1 cm. Ini 1 cm dan ini pula 1.5 cm. Apa yang dikendaki? Lukis lagi ya. Lukis dengan skala penuh, pelan pepejal yang ditinggal itu pelan. Pelan bermakna kita lihat daripada atas. Sekiranya ini mata kita ya. Kita melihat dari atas ke bawah. Okey. Kalau saya nak lukis secara lukisan kasar, dia akan jadi segini. Okey. Ini S, ini R. Okey. Dan sini daripada atas ya, bucu atas. Ini T, ini W dan ini adalah kalau tak silap saya 2 cm Betul ke? Saya semak semula. Daripada okey. 2 cm yang ni. Okey, dan ini pula 4 cm dan sini perlunya ada A. Ini kesemuanya 4 cm Okey. Kemudian A ataupun B A ataupun B di sini. Dan sini C. Atas sini adalah E dan F. Kita letak titik broken line saja ya. Sebab itu adalah garisan di bawah bungkah ya. Dan di sini C ataupun U. Dan di sini D ataupun V. Okey. Dan panjang ini adalah 1.5 cm. Jadi itulah secara kasarnya pelan untuk bongkah ini ya, setelah cuboid telah dipotong. Okey, nanti kita akan lukis secara dengan proper lagi ya, untuk dengan menggunakan kertas dan juga alat geometri. Nombor 2. The elevation, dongangkan pepejal yang tinggal itu pada satah mencancang yang selari dengan AF. Sebagaimana dilihat daripada Y. Okey, kalau kita tengok dari belakang pula tengok Y sini ya. Kalau mata kita lihat di sini. Kita lihat ke arah itu, arah Y bagaimana rupanya pula. Okey. Saya lakarkan dahulu. Kalau saya lakarkan dia nampak begini. Saya punya lukisan tidak pada scale ya. Ini titik T, W, ini F ataupun R ya. Di belakang, R di belakang. Dan sini A ataupun titik S di belakang. Dan kita ada cuboid yang telah pun dikerat. Dan ini adalah titik B ataupun C. Di sini adalah titik E ataupun D. Dan panjang adalah 1 cm sebagaimana yang telah ditunjuk di sini ya. Lagi
di sini. Ini adalah titik U dan titik V. Okey. Panjang bungkah ni keseluruhan adalah 7 cm. Seperti mana yang telah kita dapati di sini. 7 cm di sini. Kerana panjang vertical distance daripada end ke T adalah 7 cm. Apa lagi? Okey. Jarak ini, jarak sampai ke sini sebenarnya adalah 4 cm. Bermakna jarak ini pula adalah 3 cm. Okey, kerana kita telah tolak 1 cm daripada sini. Okey, saya akan ambil satu kertas dan kita lihat ke bagaimana cara nak melukis ketiga-tiga rajah ini ya. Untuk soalan 15A, kita akan melukis sisi daripada bongkah prism itu. Bagaimana kita lihat daripada X, daripada direction, daripada arah X sini ya. Jadi telah pun saya lakarkan, dia akan kelihatan sebegini. Tetapi kali ini kita akan mengambil selai kertas untuk melukis gambar rajah itu ya, dengan skill yang tepat. Okay, ini kertas saya. Base kepada prism itu adalah sepanjang 6 cm. Jadi kita mulakan dengan 6 cm. Okey, di sini kosong. Saya nak tandakan 2 cm di sini. Kerana apa? Kerana titik T berada betul-betul di atas titik N. Okey, kemudian kita boleh gunakan, sementara pembaris masih di situ, saya nak melukis garisan ini pula ya. Sejauh 4 cm. Mari saya betul-betul ukur betul ke 4 cm. Okey, mungkin sedikit lagi. Okey, ini 4 cm. Jadi ini adalah sudut, ini S, ini N, P, dan juga U di sini. Okey. Seterusnya, saya nak melukis 7 cm pula di atas titik N. Saya gunakan sesiku. Mungkin dalam lebih kurang sini ya. Saya tidak lukis garisan, tetapi saya nak mengukurnya saja. Dan 7 cm berada di sini ya. Okey, 7 cm di situ. Dan okey, itu titik, itu adalah titik T. Okey, selebihnya kita hanya sambung saja titik S kepada T dan titik U kepada T. Maka siap sudah gambar rajah sebagaimana kita lihat daripada arah X. Kita boleh lihat sekali lagi bagaimana ia betul-betul resemble lakaran saya yang asal ya. Seterusnya kita akan lihat pula soalan B. Soalan B meminta kita untuk melukis pelan apabila satu pepejah cuboid dipotong di sebelah bawah seperti yang pernah saya tekankan, iaitu di sini cuboid telah pun remove, dan kita akan lukis gambar rajah pelan untuk
bongkah prism ini mengikut dimensi yang benar ya, mengikut dimensi yang diberi di situ. Kita mulakan dengan 6 cm base-nya. Garisan mengufuk 6 cm di sini. Okey, dan saya akan tandakan 2 cm daripada titik S. Ini S, ini titik T ataupun titik N. Okey. Dan ini pula titik C ataupun titik U. Okey. Berikutnya, lebar prism itu ialah 8 cm. Saya akan menggunakan pembaris dan juga sesiku untuk membantu saya. Daripada titik S. Okay, saya tidak mahu tekan sangat garisannya kerana kita akan mengukur betul-betul 8 cm ya. Begitu juga di sini 8 cm, kemudian saya perlu lajakkan sedikit. Okey, kita akan ukur 8 cm dari sini ke kosong. Begitu juga di sini. Lapan cm di sini. Okey, kita sambungkan garisannya. Ada kemungkinan kita tidak mendapat betul-betul tepat ya. Saya nak ukur sekali lagi. 8 cm betul. Okey, betul. Kita sambungkan. Saya nak verify betulkah garisan yang kita dapat 6 cm sebab kita mengukur garisan tegak daripada atas saja. Sepatutnya 6 cm tapi mungkin dia akan lari sedikit. Okey, so kita dapat 6 cm betul-betul ya. Dan saya nak tanda juga 2 cm daripada kiri. Okey, ini titik R. Ini titik W. Ini titik D dan juga V di sebelah bawah. Okey. Saya akan sambungkan garisan yang menyambungkan titik T dan W. Begini. Okey. Kerana itu adalah garisan TW yang seperti ditunjukkan di sini ya. Okey. Dan okey, kita perlu lukis garisan broken line yang denote EB, iaitu 1.5 cm daripada kanan. Okay, 1.5 cm kita ukur, iaitu di sini dan sebelah bawah sini. Okey, ini adalah titik B dan juga titik A di basementnya. Begitu juga di sini, inilah titik E ataupun titik F di sebelah bawah. Dan kita sambungkan garisan ini dengan titik 2 ini dengan garisan yang putus. Kenapa tulis garisan yang putus? Kerana sempadan ini berada di bawah. Tidak boleh dilihat dengan mata sekiranya kita lihat, kita pandang daripada atas, daripada plan view. Kita tidak nampak kerana garisan ini berada di bawah bongkah. Jadi ini jawapan akhirnya. Okey, untuk kita letakkan dimension sekali, 8 cm. Ini 2 cm. Ini 4 cm. Dan ini pula 1.5 cm. Okey. Siap sudah? Soalan A. Kita lihat soalan okey, bukan A tetapi soalan B1. Okey, B2 pula, dongangkan pembejal yang tinggal di situ
pada satah mencancang yang selari dengan AF sebagaimana dilihat dari Y. Okey. Kali ini kita nak tengok bagaimana pula gambar darjah itu kelihatan sekiranya kita lihat daripada pandangan Y dari sini ya. Dan telah pun saya lakarkan seperti mana lakaran yang saya buat sebelum ini. Okey, sekarang kita akan lukis di atas kertas dengan dimensi yang sepatutnya ya. Sekali lagi kita mulakan dengan base-nya terlebih dahulu, iaitu sepanjang 8 cm, garisan mengufuk, garisan horizontal. Bermula dari sini. Okey, 8. Jadi ini adalah titik A, ini adalah titik F, ataupun mungkin juga R ya. Di sini pula A ataupun S. Alright. Ketinggian bongkah itu adalah 7 cm. Saya semak semula betul 7 cm. Ya, 7 cm ya. Kita lihat kepada TN di situ ya. 7 cm. Itu adalah ketinggian bongkah. Jadi kita lukis prism ini setinggi 7 cm. Kita akan menggunakan sesiku saya lagi. Perbetulkan pembaris. Okey. Dan di sebelah sini juga. Okey, tinggi ni ialah 7 cm. Itu dari 7 cm ke sini. Begitu juga di sebelah sini 7 cm ya. Okey. Dan lebar semestinya 8 cm. Okey, tepat sekali. Okey, begitu. Di dalam gambar rajah asal, kita boleh lihat cuboid yang telah pun dibuang, iaitu setinggi 1 cm. Okey, kita akan lukis di situ. Dan juga ketinggian ini VD ataupun UC, iaitu sepanjang berapa saya nak, tak silap saya 3 cm Okey. VQ asalnya adalah 4 cm. Okey, VQ adalah asalnya 4 cm, kemudian dibuang 1 cm di bawah Jadi 4 cm tolak 1 cm bersamaan dengan 3 cm. Okey, sekarang kita dapat 3 cm saja. Alright. Jadi mudah. Kita ukur saja 1 cm dan 3 cm. Bermula di sini. Satu cm dan 3 cm lagi Begitu juga di sebelah kiri. cm dan juga 3 cm. Dan kita sambungkan saja garisannya. Kita siaplah. Okey.
Jadi ini adalah titik B ataupun titik C. Di sini adalah titik E ataupun titik D. Dan sini pula U dan V. Dan sini adalah T dan W. Saya nak padam garisan yang tidak diperlukan di sini. Okey. Selesai sudah. Lukisan daripada pandangan Y. Okey, setakat situ saja untuk soalan yang ke-15. Kita akan berjumpa lagi dengan video yang baru untuk soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-16. Jumpa lagi.